A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kelas hari ini ialah tentang Al-Asma'ul Husna. Dan kita dah sampai nama Allah yang ke-6, yang ke-7. Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Jadi kelas kita yang terakhir ialah tentang dua nama Allah, iaitu Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Dan kita bagi dalam kelas yang lepas kita dah bagi apa makna Al-Khaliq dan apa makna Al-Khallaq dan dalil-dalil daripada Al-Quran. Jadi sebelum hari ini kita akan belajar tentang bukan nama yang baru, sifat yang baru, tapi iaitu berkenaan dengan kesan-kesan asar al-iman bi hataini as-sifataini. Kesan daripada beriman dengan dua sifat ini, iaitu sifat Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Dan nama Allah ni sebenarnya yang paling penting bukan hafal, bukan kita tahu, tapi yang paling penting ialah kesan daripada kefahaman kita tentang maksud nama-nama Allah. Apa kesannya dalam hati kita, dalam jiwa kita, dalam kehidupan kita. Itu yang penting. Kalau setakat tahu ataupun setakat hafal tapi tak ada kesan dalam kehidupan kita dan tak menjadikan kita lebih takut kepada Allah, maka hafalan itu sia-sia. Ilmu itu tidak akan membawa apa-apa faedah. Jadi sebab itulah saya, kalau boleh setiap nama-nama Allah, saya akan tekankan kesan pengetahuan kita tentang setiap nama Allah dalam kehidupan kita. Okey, kita dah tahu apa makna Al-Khaliq, iaitu yang mencipta tanpa ada misal yang sebelumnya. Yang mencipta apa saja yang dikehendaki, bila-bila masa sahaja dia boleh cipta, tanpa perlu ada persiapan, tanpa perlu ada perancangan, tanpa perlu ada bantuan, tanpa perlu ada kos dan sebagainya. Kemudian Al-Khallaq. Al-Khallaq menunjukkan sirah mubalaghah, iaitu banyak. Jadi itu juga menunjukkan kehebatan Allah. Allah bukan setakat boleh mencipta sesuatu tanpa contoh yang sebelumnya. Allah cipta langit dan tidak ada satu pun yang bernama langit sebelum itu. Allah mencipta binatang, harimau contohnya, dan tidak ada satu pun binatang yang bernama harimau sebelum itu. Itu Al-Khaliq. Tapi Al-Khallaq, sirah mubalaghah yang menunjukkan banyak dan kerap. Kehebatan Allah apa dia? Iaitu Allah bukan boleh mencipta sekali seminggu, lepas satu minggu dia mencipta satu makhluknya, dia berehat, dah penat, dah letih dah. Nak cipta yang baru kena ambil masa yang lain. Tak. Jadi Al-Khalaq, Allah boleh mencipta bila-bila masa, di mana-mana sahaja dan sekerap mana. Dalam satu hari, cuba kita fikir, cuba kita bayangkan berapa ramai manusia yang dicipta oleh Allah yang baru lahir kat dunia. Bukan satu hari, satu minit. Dalam satu minit tu berapa ramai satu dunia manusia yang lahir, haiwan yang lahir, pokok-pokok yang tumbuh. Dalam satu minit juta-juta yang Allah ciptakan. Itu baru satu minit. Kalau satu jam, kalau satu hari, kalau satu minggu, itu mana Al-Khallaq. Manusia bila buat apa-apa saja, dia perlukan masa. Bila dah siap, perlukan masa untuk buat yang lain pula. Itu manusia, tapi Tuhan tidak. Okey, apa kesan kita beriman dengan dua sifat ini?
Allah Al-Khaliq dan Allah juga adalah Al-Khallaq. Pertama, bila kita beriman dengan Allah ni boleh mencipta apa saja dia nak dan tidak perlu ada contoh sebelum itu, dan juga Allah boleh mencipta apa saja, bila-bila masa, di mana-mana sahaja. Maka kesan yang pertama ialah kita akan hanya menyembah Allah sahaja. Kata penulis buku ni, Al-iman bismihi subhanahu al-khaliq yastalzimu al-iman biwahdaniyatihi subhanahu wa uluhiyatihi wa ifradihi wahdahu bil ibadah. Yang maksudnya, beriman dengan nama Allah Al-Khaliq memerlukan, memistikan kita beriman dengan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan keuluhiyahnya dan keesaannya dalam beribadat. Maknanya, bila kita dah yakin Allah saja yang mencipta dan dia boleh buat apa saja yang dia nak cipta, bila-bila masa, berapa kerap dalam satu hari, maka bila kita yakin begitu, kita tak akan sembahyang selain daripada Allah. Kenapa? Sebab yang selain daripada Allah tidak mampu mencipta apa-apa. Jangankan nak cipta satu kali sebulan, jangankan nak cipta satu kali seminggu, satu benda pun dia tak boleh cipta, walaupun sebesar apa? Sebesar lalat. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Hajj ayat 72 kan. Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu. Allah sebut dalam surah Al-Hajj ayat 72. Ya ayuhan nas, wahai manusia, duriba mathal, telah dibuat perumpamaan, contoh kepada manusia, fastami'ulah, maka dengarlah contoh ni. Apa contoh ni? Contoh yang Allah nak kita dengar, kita faham dan kita ambil pengajaran. Innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu zubaba. Sesungguhnya mereka yang menyembah selain daripada Allah tidak mampu sama sekali untuk mencipta walaupun seekor lalat. Walau ijtama'ulah, walaupun semua kepakaran, semua tenaga dikumpulkan satu dunia untuk mencipta seekor lalat yang sangat kecil, pun mereka tak mampu. Jadi buah hasil keimanan kita pada Allah sebagai Al-Khaliq ialah kita tak akan sembah yang lain dah. Sebab yang lain semua tak boleh mencipta, bahkan yang lain semua adalah makhluk yang dicipta. Boleh buka surah boleh buka surah Al-A'raf ayat 191. Surah Al-A'raf ayat 191. Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Ada? Allah kata apa? Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Maksudnya ialah Allah bertanya tapi dalam bentuk mengingkari. Soalan istifham di sini ialah istifham ingkari, iaitu mengingkari perbuatan manusia yang menyembah selain daripada Allah. Allah kata ayusyrikuna, adakah patut mereka mensyirikkan Allah, mensekutukan Allah? Ma la yakhluqu, yang mereka sekutukan Allah ialah ma la yakhluqu, apa yang tidak boleh mencipta apa-apa. Bahkan wahum yukhlaqun, mereka yang dicipta tu seperti berhala, pokok yang disembah, lembu ke, sebenarnya itu pun bukan Tuhan, tapi bahkan mereka juga dicipta oleh Allah.
Jadi Allah bertanya, adakah patut mereka menyembah selain daripada Allah yang tak boleh mencipta apa-apa, bahkan mereka juga adalah makhluk. Itu satu. Yang kedua, boleh buka surah Al-Ankabut ayat 61. Surah Al-Ankabut ayat 61. Ah, 61. Okey, Allah kata apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh tulis poin dah, kemudian tulis dalilnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Fa anna yufakun? Maksudnya, wala in sa'altahum, pasti sekiranya kamu, iaitu Nabi Muhammad, bertanya pada mereka, orang-orang musyrikin, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang mencipta langit dan bumi, kemudian wasakhara syamsa wal qamar, dan siapa juga yang menggerakkan matahari dan bulan. Apa jawapan mereka? Mereka tak jawab yang mencipta langit dan bumi berhala yang mereka sembah, ataupun matahari, ataupun pokok. Mereka jawab apa? La yaqulunna Allah. Mereka pasti menjawab, kalau kita belajar bahasa Arab, la yaqulunna ada dua huruf penegasan. Apa maksud dia? Di mana huruf penegasan tu? Satu lam, yang kedua nun. Dia panggil nun taukid. Lam pun dia panggil lamut taukid. Jadi apa maksud tu? Kenapa jawapan orang musyrik ni ada dua huruf penegasan? Contoh Nabi tanya, siapa cipta langit dan bumi dan siapa menggerakkan matahari dan bulan? Dia tak jawab Allah. Dia tak jawab Allah. Dia jawab apa? Pasti, sesungguhnya Allah. Jadi dua huruf penegasan menunjukkan apa? Mereka cukup yakin yang mencipta langit ialah Allah. Jadi mereka mengakui kehebatan Allah sebagai Al-Khaliq. Tapi akhirnya mereka tak sembah Allah. Bila Nabi kata qulu la ilaha illallah, mereka menolak dan mereka kufur kepada Allah. Maka Allah bertanya, fa anna yufakun? Apa makna hujung tu? Fa anna yufakun? Apa maksud fa anna yufakun? Maka bagaimana yufakun? Mereka dipalingkan. Dipalingkan daripada apa? Dipalingkan daripada menyembah Tuhan. Dia berpaling daripada, apa maksud soalan ni? Dia ada istifham soalan. Anna tu istifham soalan. Tapi apa tujuan daripada istifham ni? Adakah Allah nak jawapan ataupun Allah nak apa? Bagaimana yufakun, mereka masih boleh dipalingkan daripada menyembah Allah? Ingkar apa ni? Satu, Allah nak ingkar perbuatan mereka yang masih tidak menyembah Allah, walaupun mulut mereka mengakui Allah hebat kan, Allah cipta langit. Yang kedua, Allah nak bagi tahu betapa pelik bin ajaib. Mulut dia mengaku Allah yang hebat, tapi anggota badan dia sembah yang paling tak hebat, berhala, batu kan. Jadi Allah nak bagi tahu, ya Allah, kenapa bodoh sampai tahap itu? Tapi ramai tak sekarang? Ini ayat ni walaupun asalnya turun pada orang musyrikin Mekah, tapi pengajarannya untuk siapa? Pengajaran untuk semua. Ada tak orang Islam yang dia tak sembah berhala, tapi dalam masa sama dia juga tak sembah Allah? Ada tak? Ramai. Jadi ayat ni kena tak pada mereka? Ya, kena pada mereka. Mereka sembah apa ni selain pada Allah? Sembah nafsu, sembah harta kan. Kadang-kadang kejar harta sampai melanggar perintah Allah. Jadi kenapa kamu sembah harta
yang sebenar harta tu adalah makhluk. Sebenar harta tu Allah yang bagi. Jadi sepatut kamu sembah pemberi harta tu. Jadi pengajaran untuk semua ada. Sebab ada golongan yang berpendapat bila ayat tentang orang Yahudi, dia kata apa? Dia kata ayat ni tak ada kaitan dengan kita. Ini pasal orang Yahudi. Contoh macam ayat surah Al-Jum'ah kan. Masalul lazina hummilut taurat summa lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara. Ada pelajar kita, dia kata ini ayat ni tak ada kaitan dengan kita. Ini khas untuk orang Yahudi. Bahaya pemikiran tu. Bila dia kata ayat ni khas untuk orang Yahudi, apa kesan buruknya? Satu dia kata ayat tu tak ada kaitan dengan dia. Kemudian yang kedua, dia nak beritahu Quran ni bukan semua untuk manusia. Ada ayat tertentu untuk orang beriman, ayat tertentu untuk orang Yahudi. Sedangkan Allah kata kitab ni satu Quran, bukan ayat tu, bukan surah ni. Semua kitab tu, semua ayat Quran adalah hudan untuk semua manusia. Jadi tidak ada ayat yang terkecuali. Kemudian bahaya yang ketiga pada dia akan anggap bahawa tak mungkin dia akan jadi macam orang Yahudi. Apa dia? Ada Quran tapi macam keledai, tak mungkin jadi macam orang Yahudi. Sebab ayat itu Allah tuju khas untuk orang Yahudi. Ya Allah. Sebenarnya banyak tahu orang Islam yang perangai dia macam Yahudi. Baca Quran, hafal Quran tapi tak ikut ajar Al-Quran. Sebenarnya itulah persamaannya. Jadi sebenarnya Allah turun ayat ni walaupun asalnya pada orang Yahudi, tapi pengajaran pada kita supaya jangan jadi macam orang Yahudi. Yahudi ada kitab, kamu pun ada kitab. Tapi Yahudi akhirnya dia bawa kitab, dia tak ikut ajaran tu. Jadi kamu jangan baca Quran tapi tak ikut. Kalau baca Quran ataupun hafal ataupun khatam tapi tak ikut, sama dengan orang Yahudi. Okey? Dan satu lagi ayat untuk poin pertama ni, buka surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 21. Surah Al-Baqarah ayat 21. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum. Wahai manusia, semua manusia. Bila sebut an-nas termasuklah yang bukan Islam. Sembahlah Allah. Kemudian Allah beritahu sebab apa kena sembah dia? Kenapa kena sembah? Sebab rabbakum dia, rabbakum allazi khalaqakum, yang dia telah mencipta kamu. Jadi Allah bukan setakat dia suruh kita sembah dia, tapi Allah bagi kita sebab. Sebabnya sangat logik, iaitu sebab dia cipta kita satu nikmat yang besar. Satu nikmat yang besar bahawa kita wujud di atas muka bumi ni. Kita boleh makan, boleh berkahwin, ada anak, boleh bekerja, boleh pakai kereta, sebab asasnya ialah kita dicipta oleh Allah. Kemudian Allah kata, bukan setakat Allah cipta kamu, tapi Allah juga mencipta siapa? Dalam ayat tu. U'budu rabbakum allazi khalaqakum, kemudian wallazina min. Kenapa Allah sebut? Allah juga cipta orang yang sebelum kamu. Kenapa Allah sebut? Apa kaitan kita dengan orang sebelum ni? Apa kaitan? Soalan, Allah suruh kita sembah dia. Kemudian sebabnya dia beritahu dia cipta kita. Kemudian dia beritahu juga dia bukan setakat cipta kita, tapi dia mencipta yang mereka-mereka yang sebelum kita daripada Adam. Kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Ibrahim, semua Allah yang sama cipta. Apa faedah dia beritahu? Dia cipta juga orang yang sebelum kita. Apa faedah? Ialah apa pengajarannya? Maknanya Tuhan ni satu je. Bukan kamu Tuhan yang lain, umat dahulu Tuhan yang lain, tak. Tuhan ni satu je. Jadi Tuhan tu memang hebat, dia saja Al-Khaliq. Maka sebab itulah kena sembah dia, dan sembah Allah ni bukan setakat kamu, orang daripada dulu lagi Nabi Adam sampailah kiamat,
sepatutnya menyembah Tuhan yang satu sebab dia saja Al-Khaliq. Kemudian lepas tu dia bagi tahu lagi ayat 22. Tengok. Ini poin yang pertama. Kenapa kena hasil kita beriman dengan Allah sebagai Al-Khaliq? Satu, sebab dia Al-Khaliq mencipta kita. Ayat 22, Allah begitu juga sebab kenapa kena sembah dia. Apa dia ayat 22? Dia juga telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai bangunan ataupun bumbung. Kemudian dia menurunkan hujan. Kemudian daripada hujan dia keluarkan buah-buahan kan, sebagai rezeki kepada kamu. Lepas tu dia kata apa? Jadi ayat 22 tu apa kaitan dengan ayat 21? Masing-masing tengok Quran dan masing-masing berfikir apa kaitan. Nak bagi tahu apa ni? Bila kita yakin Allah sebagai Al-Khaliq, kita akan sembah dia sahaja. Sebab pertama, dia bukan setakat cipta kita, tapi dia sediakan semua prasarana untuk kita hidup dengan selesa. Pertama, bumi. Bumi Allah jadikan mihada. Apa ni? Rata. Kemudian Allah ciptakan langit. Kemudian daripada langit Allah turunkan hujan. Daripada hujan sebenarnya Allah nak bagi apa tu? Rezeki kepada kita. Jadi sebab-sebabnya cukup besar dan banyak untuk kita hanya menyembah Allah. Kenapa masih menyembah yang selain daripada Allah? Nak kata Allah cipta kita dan yang lain sembah cipta bumi? Tak juga. Nak kata yang Allah cipta langit, cipta bumi, cipta kita, buah-buahan, patung yang buat? Tak juga. Okey? Jadi bila kita yakin dengan sifat Al-Khaliq dan Al-Khalaq, tak mungkin orang yang yakin ni sembah selain daripada Allah. Tak mungkin. Kalau dia sembah juga nafsu ke harta, makna dia belum menjiwai sifat Al-Khaliq. Berapa ramai yang hafal nama-nama Allah kan, tapi solat lambat. Mana sebenarnya hafal dia sia-sia. Dia tak rasa pun kehebatan Allah sebagai pencipta. Okey, poin yang kedua. Sebelum poin yang kedua saya nak sebut, kita wajib hanya menyembah Allah ni dalam tiga bentuk ibadat. Sebab ibadat ada tiga bentuk kan. Pertama, ibadat hati. Yang kedua, ibadat lisan. Yang ketiga, ibadat perbuatan, al-jawarih. Jadi wajib sembah Allah sebagai pencipta dalam bab mana? Dalam semua aspek ibadat. Pertama, ibadat hati. Apa dia ibadat hati? Apa ibadat hati? Wajib kita yakin Allah saja pencipta. Kadang-kadang, betul tak dalam hati je? Betul tak Allah saja pencipta kan? Kok ada Tuhan lain? Tak boleh. Juga kita wajib cinta kepada Allah saja. Itu dalam hati. Wajib takut saja kepada Allah. Itu ibadat hati. Wajib tawakal hanya kepada Allah. Kadang-kadang kita sembah Allah dari segi perbuatan. Tapi hati takut pada rezeki, takut pada manusia, takut pada hantu. Okey? Itu ibadat hati. Yang kedua, ibadat lisan. Bila berzikir, bila kita baca Quran, semuanya mesti kerana Allah. Bila bercakap, mesti kerana Allah. Tak boleh zikir kerana Allah tapi bercakap kerana manusia. Bercakap bohong kan, berpura-pura, tak boleh. Jadi ibadat lidah pun mesti kerana Allah. Kalau kita sembelih binatang kan, sembelih binatang, kadang-kadang dia sebut bismillah, tapi niatnya sembelih ayam kerana si fulan yang datang. Ataupun dia sembah kerana Tuhan berhala. Jadi sebut dah betul bismillah, tapi hati dah tak betul kan. Kadang-kadang sebut pun salah, bismi dengan nama si fulan aku sembelih ayam ni. Itu semua adalah syirik. Okey, yang ketiga, ibadat anggota badan. Solat kita, puasa kita, haji kita, sedekah kita, makan minum kita, semua tu adalah wajib dibuat hanya kerana Allah sahaja. Tak boleh
solat kerana Allah tapi pergi kerja kerana nak cari dunia. Itu makna keimanan kita kepada Allah, bahawa Allah saja pencipta, menjadikan kita tak akan sembah, tak akan takut, tak akan tawakal, tak akan cinta, melainkan hanya kepada Allah yang satu, sebab dia saja yang mencipta. Okey, poin yang kedua. Poin yang kedua, hasil daripada kita beriman dengan sifat Allah sebagai Al-Khaliq ialah akan melahirkan rasa cinta kepada Allah yang lengkap, cinta yang sempurna. Cinta kepada Allah tak boleh ala kadar. Cinta pada orang boleh ala kadar. Nak cinta pada suami, nak cinta pada isteri, nak cinta pada anak, nak cinta pada apa, tak boleh cinta yang paling maksimum, tak boleh. Tapi kalau cinta pada Allah tak boleh minimum, mesti cintanya maksimum. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, cuba buka surah Al-Baqarah ayat 165. Jumpa. Allah kata apa? Maksudnya apa? Allah kata Allah nak mencela ada manusia yang mengambil selain daripada Allah. Allah tak sebut apa dia. Dia mungkin berhala, mungkin orang, mungkin harta, mungkin duit. Yang mengambil selain daripada Allah andada sebagai sekutu. Apa dia buat dengan sekutu ni? Yuhibbunahu, mereka cinta kepada sekutu tu. Cinta pada berhala ke, cinta pada suami ke, cinta kepada mak bapak, cinta pada harta. Bagaimana cinta mereka pada benda tu? Kahubbillah, seperti orang beriman cinta kepada Allah. Tu tak boleh. Hukumnya adalah haram. Dia ada dua tafsiran. Pertama, dia menjadikan cinta dia kepada berhala, cinta dia kepada nafsu, sama seperti orang beriman cinta kepada Allah. Satu. Yang kedua, maksud yang kedua ialah dia cinta pada berhala dengan dia cinta pada Allah sama naik. Makna dua cinta dalam satu masa. Boleh? Ya. Ya, dua-dua betul. Ada kan orang cinta pada nafsu, tapi dalam masa sama dia juga cinta pada Allah. Jadi maksud ayat ni, pertama, dia cinta pada nafsu macam dia cinta pada Allah. Dan biasanya, yang lagi tua apa dia? Dia cinta pada nafsu lebih daripada cinta kepada Allah. Sebab tu Allah sebut, orang beriman apa dia? Lepas tu. Wallazina amanu. Ini sifat orang beriman. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman asyaddu hubban. Cintanya kepada Allah adalah asyaddu, lebih daripada segala-gala, ataupun ini dia panggil cinta yang sempurna. Apa contoh? Ada contoh tak? Orang beriman cinta kepada Allah lebih daripada segala-galanya. Contoh daripada kisah Nabi, kisah para sahabat, bagaimana Nabi Ibrahim sanggup dibakar dalam api. Sebab apa? Sebab apa? Sebab nak cari makan ke? Sebab nak cari jawatan, sebab cinta pada Allah. Jadi cinta daripada Allah sanggup dibakar, itu asyaddu hubban lillah. Nabi Muhammad sanggup dimaki, sanggup dihalau daripada kota Mekah, sebab apa? Sebab cinta pada Allah. Maka Allah kata berhijrah ke Madinah. Nabi berhijrah bukan nak cari makan, bukan nak berniaga di Madinah, tak, betul-betul kerana Allah. Begitu juga orang Muhajirin, begitu juga orang Ansar. Mereka sanggup berpindah, berhijrah, meninggalkan yang mereka sayang. Sebab apa? Sebab kerana Allah, sebab cinta mereka pada Allah. Asyaddu hubban. Ashabul Kahfi kan, asalnya hidup senang, tapi mereka sanggup tinggal semua tu dan pergi pula ke dalam gua. Sebab apa? Sebab cinta mereka pada Allah asyaddu hubban. Jadi kita boleh muhasabah diri kita, antara kita cinta kepada anak, cinta pada isteri, cinta pada kereta,
cinta pada telefon dengan cinta pada Allah yang mana lebih? Ataupun sama? Berapa ramai yang bila dilakukan azan, tangan masih dipegang telefon? Berapa ramai yang dilakukan azan, masih bersembah dengan kawan? Berapa ramai yang dilakukan azan, masih duduk kat dapur? Berapa ramai yang dilakukan azan, masih duduk siram pokok kan? Jadi, belajar Asma'ul Husna, belajar tadabbur Al-Quran, tapi kesan beriman kepada Al-Khaliq tidak ada. Kalau betul kamu yakin Allah sebagai pencipta dan yang lain semua dicipta, hasilnya pada cinta pada Allah nombor satu. Okey? Khubayb bin Adi. Ini contoh. Dia daripada orang Mekah, sahabat Nabi daripada Mekah berhijrah ke Madinah. Kemudian dalam satu peperangan dia ditangkap oleh orang musyrikin, jadi tawanan. Jadi orang musyrikin pun bawa dia ke Mekah, bawa balik ke Mekah sebagai tawanan. Kemudian disalib dekat Tanaim. Disalib untuk dibunuh. Kemudian tengok sebelum dibunuh, Khubayb ni bagi kepada orang musyrikin, termasuk masa tu ada Abu Sufyan. Dia kata dia angkat tangan, boleh tak izinkan aku untuk solat 2 rakaat. Tengok tengah-tengah ditawan dan hampir nak dibunuh, tapi dia boleh lagi minta izin untuk solat. Sebab apa tu? Sebab cinta pada Allah. Kemudian dibenarkan, lalu pun dia solat 2 rakaat. Lepas solat, dia tak lari pun. Diikat kembali, disalib. Kemudian sebelum dibunuh, orang musyrikin bertanya pada Khubayb bin Adi. Okey, kalau kamu dibebaskan dan tempat kamu diganti dengan Nabi Muhammad dan kamu boleh bebas duduk dengan keluarga berseronok, kamu nak tak? Apa jawapan Khubayb bin Adi yang cintanya kepada Allah lebih daripada segala-galanya? Apa jawapannya? Apa dia jawab? Siapa pernah dengar jawapan Khubayb? Dia jawab, dia kata, jangankan tempat aku ditukar dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad duduk tempat aku, disalib untuk dibunuh, kemudian aku bebas dan berehat. Jangankan yang tu. Kalau Nabi Muhammad duduk kat rumah dia dan dia kena duri pun, aku tak sanggup. Jauh sekali kalau dia menggantikan tempat aku tak akan sanggup. Sebab apa tu? Sebab cinta daripada Nabi Muhammad lebih daripada cinta pada dirinya sendiri. Walaupun dia beribrat untuk bebas, balik duduk dengan keluarga, tapi tempat gantinya siapa? Nabi Muhammad tak sanggup. Muhammad kena duri kat rumah pun dia tak sanggup dah nak mendengar berita tu. Kenapa dia begitu cinta pada Nabi? Sebab Nabi adalah Rasulullah, kekasih Allah. Jadi antara tanda kita cinta pada Allah ialah kita cinta pada mereka yang Allah cinta. Okey? Dan itu tengok setakat mana kita cinta pada Allah, tengoklah setakat mana kita cinta pada Nabi. Dan setakat mana kita cinta pada Nabi, tengoklah setakat mana kita cinta pada sunnah Nabi. Jadi sebenarnya itulah ukuran cinta kita pada Allah. Kalau sunnah Nabi pun kita tolak ke tepi, kita masih amalkan benda-benda yang bid'ah, yang bukan daripada Nabi, dan rasa seronok pula yang bukan daripada Nabi ni. Tapi bila amal dengan sunnah Nabi rasa tak seronok, sebenarnya kita tidak ada cinta kepada Allah. Sebab syarat cinta pada Allah ialah fattabi'uni. Okey. Poin yang ketiga, sebelum masuk yang ketiga, fitrah manusia, kita akan cinta pada seseorang. Bila kita akan cinta pada seseorang? Bila kita akan sayang pada seseorang? Bila kenal. Tapi kalau hati budi dia tak baik, kita cinta tak? Tak?
Ha? Ialah sebab apa kita suka? Sebab apa kita sayang? Biasanya bila dia buat baik pada kita kan, dia berbudi pada kita, dia banyak membantu kita, kita akan suka pada dia. Tapi contohlah dia bagi kereta ke, bagi rumah ke kan, kita sangat sayang pada dia dan kita akan sentiasa ingat pada dia. Tapi kita lupa, dia tu, adakah dia mencipta kita? Bukan. Dia hanya bagi kereta, tapi bukan dia mencipta kita. Bahkan dia sendiri pun dicipta oleh Allah. Jadi kalau dia yang bagi kereta, bukan mencipta kita pun, dah bagi kereta, kita dah sayang, bagaimana kita tak boleh sayang kepada Tuhan yang mencipta kita? Kalau Allah tak cipta kita, bukan setakat kita tak ada, nak miliki kereta pun tak boleh. Tapi tengoklah sikap manusia, bila orang buat baik, dia sangat sayang dan sangat suka. Tapi dia lupa, Allah lagi banyak buat baik padanya, tapi dia tak rasa cinta. Kan? Sebab tu bila makan, kadang-kadang terlupa kepada Allah. Terlupa nak baca doa. Kadang-kadang terlupa nak amalkan sunnah Nabi. Bahkan berapa ramai yang makan, dia tak terlupa baca doa, tapi terlupa nak cinta pada Allah. Berapa ramai kalau kita tengok orang yang makan, angkat tangan baca doa kan, tapi dalam keadaan melawan Tuhan. Buka aurat, tak solat, tapi doa dia tak tinggal. Sebab apa tu? Sebenarnya dia baca doa tu bukan kerana cinta kepada Allah. Kalau kerana cinta, membawanya kepada mentaati Allah. Okey. Yang ketiga, beriman kepada nama Allah Al-Khaliq akan membawa kita beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang lain. Apa maksud dia? Bila kita beriman dengan Allah sebagai Al-Khaliq pencipta, dia membawa kepada apa? Kita beriman dengan sifat-sifat yang lain. Sifat apa ni? Okey. Syarat nak mencipta apa dia? Syarat nak mencipta. Syarat nak mencipta apa? Nak mencipta. Mencipta. Mesti ada al-qudrah. Jadi bila kita yakin Allah Al-Khaliq, kita juga yakin Allah ada qudrah. Sebab tidak mungkin Allah boleh mencipta tanpa ada qudrah. Kemudian antara sifat lain juga, nak mencipta mesti ada ilmu. Boleh tak orang yang jahil mencipta apa-apa saja? Tak boleh. Jadi bila kita yakin pada sifat Al-Khaliq, kita juga yakin Allah tu sangat berilmu. Sebagaimana Allah sebut. Biasa kalau sebut Al-Khalaq, Allah gabungkan dengan nama satu lagi iaitu Al-Alim. Cuba buka surah Al-Hijru. Surah Al-Hijru. Ayat 86. Ada kan? Inna rabbaka huwa khallaqul alim. Jadi kenapa Allah kembarkan? Bila sebut khalaq, ada sebut alim. Sebenarnya Allah nak beritahu apa tu? Kenapa Allah begitu hebat? Boleh mencipta bila-bila masa, di mana-mana sahaja, tanpa perlu bantuan, tanpa perlu masa. Kenapa? Sebab dia ada sifat al-alim. Kita nak buat apa-apa, tak boleh buat kecuali dengan ilmu. Tapi ilmu Allah dengan ilmu kita sangat beza. Beza langit dengan bumi, sangat beza. Sama juga surah Yasin, yang orang kita selalu baca, Bala wahwal khallaqul alim. Surah Yasin. Ayat 81. Bala wahwal khallaqul alim. Allah maha mencipta. Kenapa? Sebab dia juga maha mengetahui. Okey, apa lagi? Apa lagi sifat Al-Khaliq yang membawa kita beriman pada sifat yang lain? Bila Allah nak mencipta, mesti ada satu lagi sifat, iaitu Al-Hayatu. Allah maha hidup. Sebab kalau Allah mati, boleh tak mencipta? Tak boleh.
Jadi bila kita yakin Allah mencipta, kita juga akan yakin Allah tu maha hidup. Allah tak mungkin mati. Sebab bila Allah mati, tidak adalah sifat Al-Khaliq. Allah mencipta pendengaran. Kan? Allah bila mencipta manusia, Allah bagi tak sekali pendengaran. Ya kan? Jadi maknanya apa? Allah juga maha mendengar. Mustahil Allah mencipta pendengaran tapi Allah tak dengar. Mustahil Allah mencipta penglihatan tapi Allah tak melihat. Sebab itulah dengan kita beriman dengan sifat Al-Khaliq, menjadikan kita semakin rasa kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tengok kita, kadang-kadang orang tu baby ke, budak ke cantik kan? Kita kagum dengan budak tu yang rupa dia cantik. Tapi kenapa kita tak kagum dengan pencipta dia? Kan? Cantiknya anak siapa ni? Setakat tu je. Sebenar, bila Allah ciptakan makhluknya cantik, sebenar apa yang Allah nak bagi tahu? Kita dah pernah sebutkan sebelum ni, apa faedah Allah cipta banyak jenis makhluk, banyak warna, banyak jenis, banyak ragam, banyak bentuk, banyak rupa dia? Apa faedah? Allah boleh tak jadikan manusia satu bentuk je? Rupa Arab je kan? Tak ada tinggi, tak ada rendah, tak ada gemuk, tak ada kurus kan? Boleh tak? Boleh je. Allah boleh tak nak cipta ikan, satu jenis ikan, laut lain tak ada, ikan lain tak ada, udang tak ada, sotong tak ada, lembu tak ada? Boleh tak? Boleh. Tapi apa faedah Allah cipta pelbagai? Sebenarnya Allah nak suruh kita fikir supaya kita akhirnya yakin Allah tu maha hebat. Kalau Allah boleh cipta satu bentuk je, Allah tak hebat. Allah boleh cipta satu warna je, satu rasa je, Allah tak hebat. Tapi bila kita tengok macam-macam bentuk, macam-macam rasa, macam-macam rupa, macam-macam perangai, subhanallah, itulah kehebatan Allah. Okey? Jadi bila kelemahan kita apa dia? Bila kita tengok rumah cantik, anak cantik, kereta cantik, telefon hebat, canggih, kelemahan kita apa dia? Kita tak berfikir lebih daripada itu. Akhirnya, kita kata cantik, kemudian beli. Dan kita kagum dengan telefon. Paling-paling tinggi kita kagum dengan pencipta telefon. Tapi kita tak rasa kagum kepada pencipta manusia yang membuat telefon tu. Okey? Dan banyak lagi. Poin yang kedua ni, bila kita beriman dengan Al-Khaliq, membawa kita beriman dengan sifat yang Allah yang lain. Allah maha hidup, Allah maha mengetahui, Allah maha berkuasa, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha apa lagi? Allah maha pengampun, subhanallah. Okey, poin yang keempat, yang ketiga. Poin yang ketiga, hasil kita beriman dengan sifat Al-Khaliq ialah poin yang keempat. Yang keempat. Yang ketiga dah. Poin yang keempat ialah bila kita beriman dengan nama Allah Al-Khaliq, membawa kita akan sentiasa dengan mudah mentaati perintahnya. Poin yang keempat ialah bila kita beriman dengan Allah sebagai pencipta Al-Khaliq, menjadikan kita akan lebih mudah untuk tunduk dan mentaati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun perintah tu berat macam mana, dia akan menjadi mudah. Sebab apa? Kenapa? Sebab bila kita yakin Allah sebagai pencipta, maka semua perintah Allah mesti terbaik. Tak mungkin Allah perintah satu benda yang merosakkan kita. Kenapa? Sebab Allah bila mencipta kita, Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Allah kata, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kamu tak tahu. Bila kita yakin Allah pencipta, kita tahu dah. Allah sahaja yang tahu apa peraturan, apa undang-undang, apa perintah yang terbaik untuk kita. Jadi kita pun ikut je.
Termasuklah bila Allah turunkan musibah, kita kata Alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa? Sebab engkau lebih tahu apa yang terbaik untuk aku. Kenapa? Sebab engkau pencipta. Maka kita akan tunduk kepada perintah Allah dengan mudah. Yang susah nak tunduk pada perintah Allah ni, sebab dia tak rasa Allah tu hebat, dan dia tak rasa Allah paling tahu apa yang sesuai dengan manusia. Dia tak rasa. Jadi nak solat pun berat, nak berzikir pun susah, nak bangun malam pun susah, nak tutup aurat pun susah. Tengok manusia, kalau dengan peraturan manusia, mudah tak dia ikut? Mudah. Sebab apa dia mudah? Walaupun kadang-kadang peraturan tu susah kan? Macam COVID-19, untuk elakkan dia kena pakai apa? Pakai mask. Kalau doktor kena pakai berapa lapis? 3 lapis dan tutup semua kan. Siap seletik lagi tu. Bila dah buka tu, badan dia basah, baju basah, berpeluh. Tapi dia sanggup buat. Allah tak suruh pun sampai tutup aurat 3 lapis. Tapi manusia lawan je Tuhan. Kenapa? Sebab dia lebih percaya, yakin. Ha? Tengok-tengok bila dia buka pakaian apa? Dia panggil apa? PPE ya? Kan? Bila dia buka je, buka aurat pula. Pada Allah suruh tutup selapis je dan tak payah pakai mask. Tutup kepala je. Tapi kenapa dia tak boleh tutup yang Allah suruh, yang sebenarnya lagi mudah, lagi ringan, tak berpeluh pun. Sebab dia tak yakin, tak nampak, tak merasai. Habis yang ni kenapa dia tutup sampai 3 lapis? Dia yakin. Sebab dia yakin. Ha? Kenapa dia yakin? Sebab dia merasai. Apa punca dia yakin? Ilmu dia. Dia ada ilmu yang ini, yang agama dia tak ada ilmu, dia cincai je. Sebab dia nampak bos dia. Allah Ta'ala ni dia tak nampak, dia tak yakin, tak ada. Tak, kalau dia tak yakin pada bos, kan? Dia berani tak pergi rawat pesakit yang kena wabak COVID-19 ni tanpa pakai pakaian tu? Dia berani tak? Kalau bos tak suruh. Dia tak berani kan? Dia akan pakai juga walaupun bos tak suruh. Jadi apa yang menjadikan dia yakin tu? Walaupun menyusahkannya. Ha? Sebab dia takut. Dia takut pada COVID tu kan? Okey, COVID tu bahaya tak? Bahaya. Kalau dia yakin COVID tu bahaya, maka dia kena yakin Tuhan yang mencipta COVID tu lagi bahaya. Jadi kalau Allah boleh bagi COVID itu menyebabkan berapa ramai yang mati, maka Allah juga boleh bakar kamu dalam neraka dan tak mati. Tapi kenapa dia tak yakin sampai ke situ? Itulah faedah belajar nama-nama Allah Al-Khaliq. Kalau Allah boleh cipta COVID-19 sampai kamu tutup 3 lapis, sampai berpeluh basah, kenapa tak takut pada pencipta COVID itu? Yang hanya suruh kamu tutup selapis saja. Tapi diorang hanya tertipu saja. Tu Allah tu ada penyayang dia. Walaupun dia jahat pun nanti dengan rahmat Allah tu selamat juga nanti. Dia saling tertipu. Dengan nama Allah juga dia. Dia kata dia langgar perintah Allah, alasannya Allah tu Maha Pengampun. Kan? Allah tu Maha Penerima taubat. Logiknya, okey. Kita balas dengan jawapan secara logik lah. Okey, kalau mak dia baik kan? Mak dia baik, bapak dia baik. Dia engkar tak perintah mak bapak yang dia anggap baik itu? Dia buat tak macam tu? Tak. Kalau mak bapak dia baik sangat, dia tak sampai hati nak langgar kan? Mak aku baik sangat, tak sampai hatilah aku nak lawan perintah dia, nak engkar. Dia tak sampai hati. Maka logiknya, kalau kita yakin orang tu baik, lagi kita tak berani nak lawan dia. Sebab apa? Sebab dia baik sangat. Jadi, ulama menolak dengan hujah tu, dia kata apa? Kalau kamu yakin Allah tu baik, Allah tu Maha Pemaaf, buatlah baik kepada Tuhan yang baik. Jangan lawan, jangan buat jahat. Faham? Okey. Poin yang keempat tadi kan? Okey, yang kelima. Yang kelima kan? Dengan kita beriman dengan sifat Allah Al-Khaliq, kita yakin. Kita yakin iaitu Allah mencipta dengan penuh kebijaksanaan, dengan hikmah.
kita akan yakin. Kenapa? Sebab bila Allah mencipta, Allah tahulah apa yang terbaik. Sebab tu ada ayat Allah sebutkan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Moga-moga yang kamu benci tu ialah baik, dan yang kamu suka tu tak baik. Kenapa? Hujung tu Allah bagi tahu, wallahu ya'lamu wa antum, Allah tahu dan kamu tak tahu. Tahu apa? Tahu apa yang terbaik untuk kamu. Bila kita yakin Allah buat dengan penuh hikmah, kita akan apa? Kita akan apa? Serah diri je. Sebab tu ulama kata orang beriman dengan Tuhan ni macam mayat lah. Mayat bila dimandi, dia angkat, dibalikkan, dia tak bantah apa-apa pun. Sepatut orang beriman macam itulah dengan Tuhan. Allah kata tutup, tutup. Allah kata boleh buka, boleh buka. Allah kata jangan bercakap benda yang sia-sia, dia berhenti. Dia macam mayat je, ikut suka. Kenapa? Sebab dia yakin Allah sebagai pencipta, Allah hebat. Dan orang yang hebat tak mungkin buat sesuatu sia-sia. Bila Allah bagi kita sakit musibah, mesti ada hikmahnya. Kita pun terima apa saja musibah dengan redha dan sabar. Okey, itu yang kelima. Yang keenam, bila kita yakin dengan sifat Al-Khalaq dan Al-Khaliq, mana Allah boleh cipta apa? Apa-apa saja, bila-bila masa sahaja. Maka kesan yang berapa tadi? Yang keenam kan? Kita akan reda untuk menerima apa saja musibah ataupun apa saja Allah takdirkan. Contohlah, kadang-kadang Allah takdirkan anak seseorang tu cacat. Kan? Tapi kita beriman Allah tu sebagai pencipta, maka kita akan terima dengan redha. Kenapa? Allah Maha berkuasa nak cipta tanpa tangan, nak cipta manusia tanpa mata, nak cipta manusia tanpa kaki. Allah tu Maha hebat. Jadi bila kita yakin, kita akan redha. Tak ada masalah. Sebab itulah Allah bagi tahu kan, Nabi sebut dalam satu hadis, la innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah cipta anggota badan cacat, tapi yang Allah nak tengok pada hati. Kita pula nak tengok pada fizikal. Akhirnya hati kita yang Allah tengok tu dah rosak dah. Okey? Jadi poin yang keenam tadi ialah kita sentiasa bersedia untuk menerima apa saja yang Allah cipta, anak kita ke, cucu kita ke, dalam bentuk apa sekalipun. Termasuklah Allah cipta COVID kan. Dulu dah reda, sekarang Allah cipta merebak lagi. Kita terima dengan redha. Alhamdulillah. Yang ke-8 Ayat ke-8, bila kita beriman dengan sifat Al-Khaliq dan Al-Khalaq, kita akan sentiasa membesarkan Allah, memuliakan Allah. Bila tu? Macam mana dengan kita beriman dengan sifat Allah yang sebagai pencipta, maka kita akan semakin membesarkan Allah sepanjang masa. Bila-bila masa. Macam mana tu? Bila kita akan rasa Allah tu besar, Allah tu hebat. Apa dia? Ya, macam mana tu? Bila kita tengok makhluk yang Allah cipta, tengok satu, oh hebatnya. Saya akhir-akhir ni banyak masa kat rumah, saya banyak tengok ni binatang-binatang ciptaan Allah kan. Harimau. Ya Allah, lagi rasa kehebatan Allah. Kadang-kadang ikan kan. Ikan di laut. Makannya dia kat mana? Ikan dalam laut tu makannya dia kat mana? Makannya dia ialah burung yang terbang. Flat tak? Jadi ikan yang kat laut tu dia boleh melompat menyambar burung. Subhanallah. Ikan boleh melompat. Sepatut tugas ikan berenang je, tapi boleh melompat. Kadang-kadang lompatan dia tinggi.
Sebab apa? Nak sambal makanan yang terbang. Subhanallah. Rezeki dia. Kita nak tangkap ikan pun kadang-kadang 3 hari tak dapat. Nak tangkap burung kadang-kadang sebulan pun tak dapat. Walaupun kita ada kaki, ada tangan, ada akal. Kan? Dan terbalik pula, burung pula yang terbang, makannya di mana? Dalam air. Dia turun terbang. Kita ingat dia nak duduk atas air. Rupa-rupa dia dah nampak dia sambar ikan tu. Dan ikan tu besar. Subhanallah. Ha? Kalau kita tengok ada dia macam monyet kan. Kena tengok ni. Baru dapat poin yang ke-7 ni. Iaitu semakin kita tengok ciptaan Allah, semakin kita rasa kehebatan Allah. Tapi syaratnya kena berfikir. Kadang-kadang kita tengok monyet. Dia bukan monyet lah, tapi macam monyet. Dia terbang. Dia macam terbang. Daripada pokok yang tinggi. Lontong lah. Boleh terbang dari satu pokok ke satu pokok. Kalau kita memanglah jatuh lah. Kan? Tapi dia boleh agak tu. Mana dahan yang kuat, jarak tu dia boleh lepas. Kadang-kadang kambing daripada satu jurang ke jurang yang lain, kita tengok mesti jatuh. Tapi bila tengok, lepas. Subhanallah. Dan kadang-kadang kita tengok lontong tu dia terjun daripada pokok yang tinggi, terjun ke sungai. Lebih tinggi daripada perenang nombor 1 negara. Subhanallah. Jadi poin ni, bila kita yakin Allah sebagai pencipta, menjadikan kita semakin rasa kehebatan Allah, semakin kita nak taat, semakin kita rasa nak memuliakan Allah. Sebab itulah Allah banyak tak sebut dalam Al-Quran ajak kita supaya berfikir. Berfikir tentang apa? Kita tengok ciptaan Allah. Sebab tu Allah tak bagi dia nampak. Kan Allah jadikan dia gaib. Tapi kenapa Allah bagi dia gaib? Sehingga menjadi hujah kepada agama lain, dia memperlekehkan Islam. Dia kata, apalah kamu sembah Tuhan yang tak nampak? Kita sembah Tuhan yang nampak kan? Jadi apa hikmah Allah jadikan dia tak nampak? Apa hikmah? Allah nak suruh kita kenal dia. Allah nak suruh kita cinta. Tapi Allah bagi tak nampak. Kita kalau isteri kita jenis tak nampak, kita boleh cinta tak? Apa? Anda nak bagi hantar satu calon isteri tapi dia tak nampak. Kita boleh cinta tak? Susah sikit. Tengok sayang duduk kat mana ni? Tak nampak kan? Boleh tak sayang? Tak boleh. Tak boleh kenal dan tak boleh cinta. Tapi Allah bagi dia tak nampak. Allah bagi diri dia tak nampak. Tapi ramai manusia boleh cinta, bahkan boleh korban segala-gala pada Tuhan yang tak nampak tu. Kenapa? Rasa. Perasaan. Sebab dapat rasa kebaikan dia. Rasa macam mana? Rasa kebaikan Allah. Kita tak nampak Tuhan. Tapi orang beriman lebih kenal Tuhan yang tak nampak daripada kenal orang yang nampak kan? Sebab apa? Dia bernasib ni. Ya, yakin datang daripada mana? Ha? Daripada kita tengok ciptaan dia. Sebab tu Allah ciptakan ciptaannya hebat, luar biasa dan banyak sangat. Sebab Allah nak kita kenal melalui ciptaan tu. Tak payah tengok akulah, tak payah. Kamu boleh kenal aku, boleh yakin aku ni hebat, boleh cinta pada aku, tengok. Cukup. Tapi kalau isteri kita tak nampak, kita nak kenal dia melalui apa? Dia boleh buat apa-apa. Tengok-tengok pergi dapur ada kuih. Siapa buat? Isteri yang tak nampak tu. Tak, kita bukan semakin cinta, semakin cabut lari. Kan? Okey. Berapa poin tadi? 7. Yang ke-8 dan yang terakhir, bila kita cinta, bila kita kenal nama Allah Al-Khaliq Al-Khalaq, kita akan lebih kenal bahawa Allah tu maha tinggi kedudukannya. Allah tu maha tinggi kedudukannya. Tempatnya tinggi dan kedudukan Allah pun tinggi. Allah kata apa? Ar-Rahman istawa alal arsyistawa. Allah bersemayam di atas arash. Jadi hebatnya Allah dengan sifat pencipta, dia tak duduk bersama-sama kita. Kita bukan kata Allah berada di atas arash,
tapi Allah yang cakap dia berada di atas al-arsh. Jadi beza antara kita dengan dia. Jadi salah fahaman. Ada fahaman yang mengatakan wahdatul wujud. Kan pernah dengar tak? Apa makna wahdatul wujud? Kita adalah Allah, Allah adalah kita. Dia tak masuk akal. Sebab Allah pencipta, kita makhluk. Mana mungkin sama pencipta dengan macam saya. Saya buat meja, kan? Saya buat meja. Tapi akhirnya saya kata, saya adalah meja dan meja adalah saya. Tak masuk akal. Jadi Allah makamnya terlalu tinggi sebab dia Al-Khaliq. Kita makamnya terlalu rendah sebab tu duduk di bumi. Sebab kita adalah makhluk. Okey? Itu. Allah fi kulli makan. Siapa yang cakap? Allah kata al-haqqu min rabbika. Kebenaran hanya daripada Tuhan. Jadi tengok siapa yang cakap. Kalau Tuhan cakap, dia benar. Kalau bukan Tuhan yang cakap, bukan benar. Yang Allah cakap benar kan? Apa yang Allah cakap? Istawa alal arsh. Tak ada satu ayat Quran pun fi kulli makan. Tak ada satu hadis pun fi kulli makan. Tak ada satu ayat pun daripada para sahabat, bahkan daripada 4 mazhab ni yang mengatakan fi kulli makan, tak ada. Okey, wallahu alam. Cukup Jadi insya-Allah kelas akan datang kita akan sambung sifat Allah yang seterusnya. Semoga dengan kita belajar nama-nama Allah, sifat-sifat Allah satu demi satu akan lebih meyakinkan kita kepada Allah, menjadikan kita lebih cinta, lebih taat dan mudah untuk mentaati perintahnya. Wallahu alam. Kelas akan datang insya-Allah besok pukul 10.30. Pukul 10.30 pagi. Kemudian kelas malam pukul 9 9 malam. Ada soalan? Okey, tak ada soalan Tak ada, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.